Orang Islam ni dia ada adab. Orang Islam berperang dengan adab. Dia tak bunuh raja, dia tak bunuh perempuan, dia tak bunuh anak-anak, dia tak bunuh anak kecil, tak bunuh orang tidak bersenjata. Al-Malik la yaqtulul muluk. Raja tidak membunuh raja dalam Islam sebab raja dihormati. Jadi malam ni kita cerita mengenai Palestin lagi, kan? Maknanya mengenai sejarah Palestin dan apa yang boleh kita fahami mengenai Palestin. Okey, mari kita mulakan dengan kita bicara satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan suka dan reda Yahudi dan Nasrani itu sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Jadi Yahudi ni dengan Nasrani ni tidak akan reda sehingga kamu mengikuti maknanya agama mereka ataupun jejak langkah mereka. Okey. Mari kita tengok siapa tu orang Yahudi, siapa tu orang Nasrani. Okey. Orang Yahudi ni dia adalah daripada satu bangsa Bani Israel. Okey, daripada Bani Israel yang jahat dipanggil Yahudi. Bani Israel bangsa. Dalam Bani Israel ada yang jahat, ada yang baik, ada yang beriman. Kan? Para nabi daripada Bani Israel. Orang yang menentang nabi-nabi mereka juga adalah daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ni bangsa. Kan? Jadi dalam Quran kita dengar ada perkataan mengenai Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Dan juga ada perkataan Yahudi yang disebut dalam Quran. Wa qalatil Yahud. Jadi Yahudi ni daripada bahagian daripada Bani Israel yang engkar ataupun mungkar mengikut istilah Al-Quran. Kan? Jadi maknanya Bani Israel ni bangsa. Jadi yang engkar ada dipanggil sebagai Yahudi. Okey. Jadi Bani Israel ni antara orang yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala utuskan para nabi dan rasul. Antara yang paling banyak Orang Arab hanya 4 orang nabi sahaja. Iaitu Nabi Hud alaihi salam, makamnya berada di Hadramaut, Yaman. Nabi Saleh alaihi salam, makamnya berada di Mesir. Nabi Shu'aib alaihi salam, makamnya berada di Jordan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam berada di Madinah. Orang Arab ada 4 orang nabi saja. Bangsa-bangsa lain satu dan sebagainya. Maknanya Bani Israel ni antara yang paling banyak diutus para nabi. Okey. Jadi Bani Israel ni dia mengikut kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa ni tarikhnya kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ni dipanggil Taurat. 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi Bani Israel ni dia berpegang kepada kitab Taurat. Tapi Allah cerita mengenai Taurat ni telah berubah-ubah. Kemudian 1000 tahun sebelum Masihi, Allah utus satu orang Nabi bernama Nabi Dawud. Nabi Dawud ni dapat kitab juga. Nama kitab tu Zabur. Kan? Jadi Taurat Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masihi. Nabi Dawud 1000 tahun sebelum Masihi. Kan? Jadi maknanya dipanggil Zabur. Jadi kemudian Bani Israel pun daripada satu generasi ke satu generasi mereka berpegang dengan 2 kitab ni. Sampai Nabi Isa lahir. Nabi Isa dapat kitab bernama Injil. Orang Yahudi tak anggap Nabi Isa sebagai nabi. Dia tak terima. Dia rasa pada pandangan dia, Nabi Isa ni adalah satu orang, maknanya kena senang faham kalau bahasa kita, ustaz yang ada skandal pada dia. Maknanya ni bahasa dia. Jadi maknanya dia tak iktiraf. Hanya 2% saja Bani Israel yang beragama dengan Nasrani. 2% je. Lain tak terima. Sebab itu, dia tak terima dia seorang ustaz Nabi. Sebab apa? Pada dia, dulu pusat agama ni adalah Jerusalem. Jadi Nabi Isa kan lahir dekat Baitul Laham.
Kemudian mak dia bawa dia balik ke kampung bernama Nazareth. Nazareth tu lebih kurang 200 km daripada Jerusalem. Ada 200 km. Jadi Nazareth ni dalam bahasa Arab disebut Nasirah. Kalau tuan-tuan pernah baca kitab Mak Saleh, jumpa perkataan Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Mana Jesus atau Isa daripada Nazareth. Atau Isa daripada Nasirah. Sebab itu penganut orang yang berpegang dengan syariat Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Nasrani itu daripada tempat Nazareth tu ataupun Nasirah. Jadi kemudian membesar Nabi Isa dekat Nazareth, kemudian dia dengar Jerusalem ataupun Baitul Maqdis telah dicemari. Dia pun daripada Nazareth berjalan sekitar umurnya dalam dekat hampir 30 tahun, 27 tahun, 24 tahun itu berjalan untuk pergi ke Jerusalem. Sampai di satu gunung bernama Jabal Krontul. Minta maaf bunyi dia macam tu. Bagi orang Jawa jangan silap sebut. Minta maaf Jabal Krontul. Jabal Krontul tu berada di Nazareth. Ada 3 orang Nabi terkenal dengan 3 buah bukit. Nabi Isa Jabal Sinai, Nabi Muhammad Jabal Nur, dan Nabi Isa Jabal Krontul nama dia. Jangan silap sebut. Maksud dapat sejauh lain. Jadi maknanya dapat wahyu di Jabal Krontul. Maka baru dia pergi ke Jerusalem. Sampai di Jerusalem, jadi ahli kitab tak suka dia. Sebab dia cuba betulkan ahli kitab. Orang tak suka dia. Bani Israel tak suka dia. Orang Yahudi tak suka dia. Jadi waktu tu, Jerusalem di bawah satu orang raja yang ada pengaruh Rom. Jadi ahli kitab ni berusaha untuk pengaruhi raja atau pemimpin yang berada di situ untuk bunuh Nabi Isa. Untuk berusaha untuk bunuh Nabi Isa. Macam-macam dituduh. Dia kata Nabi Isa sebenarnya nak rampas kuasa lah, daripada Rom lah dan sebagainya. Jadi akhirnya termakan pimpinan daripada Jerusalem yang ada kaitan Rom, maka dihukum Nabi Isa jatuh. Maknanya dijatuhkan hukum untuk Nabi Isa mati. Itu yang mereka berusaha nak bunuh Nabi Isa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Isa ke langit. Bagi versi orang Nasrani, Nabi Isa telah disalib. Tapi Quran sebut, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Dia angkat ke langit. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi orang Yahudi ni, dia memang tak terima. Dia tak anggap Nabi Isa sebagai Nabi. Pertama, macam kacau lah. Sebab Nabi Isa nak betul ke ahli kitab. Yang keduanya, Nabi Isa ni, dia ada satu orang kawan yang bahagian Muslimah. Yang bahagian Muslimah ni, ada yang sama-sama dia yang berdakwah. Jadi Nazareth ni, tepi Nazareth ada satu kampung bernama Kampung Majdal. Kampung Majdal. Kampung Majdal ni dia banyak burung merpati. Kampung Majdal. Jadi orang ini daripada Kampung Majdal. Namanya Maryam. Jadi disebut sebagai Maryam Majdaliyah. Ataupun versi bahasa Inggeris Mary Magdalene. Jadi kalau kita bual dengan orang-orang Nasrani, cerita mengenai Mary Magdalene, dia kata Mary Magdalene tu pelacur lah, perempuan jahat lah dan sebagainya. Tapi ada satu versi daripada orang Nasrani kata Mary Magdalene adalah isteri Nabi Isa. Quran tak sebut apa-apa, hadis tak sebut apa-apa, wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya memang dia ada satu orang kawan, maknanya yang bahagian Muslimah ni. Jadi maknanya ahli kitab atau orang Yahudi ni tuduh Nabi Isa. Pertama ustaz kampung. Ustaz kampung tu maknanya ustaz daripada Nazareth datang tiba-tiba nak betulkan ustaz daripada Jerusalem, nak senang faham. Atau ada skandal pula. Memang patutlah kau kena hukum. Macam tu. Jadi dia tak terima. Sebab tu Yahudi dengan Nasrani memang tak ngam. Daripada dulu lagi. Tapi dua-dua ini ketika Nabi SAW dapat wahyu, dua-dua ni tak ngam dengan Nabi SAW juga. Nanti sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak reda orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka tu. Sebab apa tak ngam? Bagi orang Yahudi, dia nak Nabi akhir zaman ni daripada orang Bani Israel juga. Sebab itu ketika mereka cuba bunuh Nabi Isa,
dan Nabi Isa mana diangkat ke langit, bagi mereka, sebab mereka ni banyak Nabi dan Rasul, bagi mereka, nanti kalau kita bunuh Nabi ni, Allah akan datangkan Nabi baru pada mereka. Tapi lepas Nabi Isa tak ada Nabi. Tunggu, tak ada Nabi. Jadi mereka buka ajaran Nabi Isa, akhirnya mereka jumpa bahawa Nabi Isa hanya membawa berita kehadiran dan kebangkitan Nabi akhir zaman. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya 4. Yub'asu min tihamah baina yadayhil qiyamah fi zahrihil alamah tuzilluhul ghamamah. Dia dibangkitkan di satu tempat bernama Tihamah, dekat dengan hari kiamat. Di belakangnya ada tanda alamat, dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi barang pertama yang orang Bani Israel dan orang Yahudi cari, mana Tihamah? Tihamah ni maknanya tanah gersang yang banyak tumbuh pokok tamar. Kan? Mereka tengok di Iraq. Iraq ada sungai Furat, ada sungai Dajlah. Iraq subur, tuan-tuan sekalian. Mereka pergi ke Mesir. Oh, Mesir ada sungai Nil, Mesir subur. Mereka cari, akhirnya mereka yakin sangat Tihamah tu adalah Madinah. Dulu Madinah ni namanya Yathrib. Jadi mereka turun beramai-ramai, duduk di Yathrib, duduk di Madinah, beranak penak di sana. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Jadi beratus tahun mereka tunggu daripada Nabi Isa. Nabi Isa lahir 1 Masihi, diangkat ke langit 27 Masihi, ada pendapat 32 Masihi. Mereka tunggu. Nabi lahir 570 Masihi. 570 Masihi Nabi lahir. Jadi Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Ketika Nabi dapat wahyu, Allah Quran sebut, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan ketika mereka datang, ketika Nabi datang membawa kebenaran yang membuktikan kenabian. Itu orang Yahudi. Allah, macam mana orang Arab pula jadi Nabi ni? Sebab tu dia tak terima. Sebab tu dia memang memusuhi kita. Kan? Dia tahu tu Nabi, tapi memang dia tak terima. Kemudian lebihnya Nabi kita Muhammad SAW, bagi dia diutus kepada seluruh manusia. Oh, lagi dia tak boleh terima. Kan? Seolah-olah macam, patutnya Nabi akhir zaman Bani Israel ni lah yang akan diterima oleh seluruh manusia. Kenapa orang Arab pula dia tak boleh terima, tuan-tuan sekalian? Sebab tu dia mula khianat Nabi, nak bunuh Nabi, khianat dalam peperangan Uhud. Kan? Mereka menghasut orang supaya lari daripada medan perang. Peperang Uhud. Dalam peperangan Khandak ni perang parit. Mereka cuba berpakat dengan orang kafir untuk masuk untuk bunuh Nabi SAW. Kan? Jadi mereka memang tak suka bunuh Nabi dan tak suka orang Islam. Okey? Orang Nasrani pula, kenapa tak suka kita? Nasrani, kenapa tak suka kita? Saya nak cerita, tuan-tuan sekalian. Okey. Nabi Isa lahir tadi 1 Masihi. Okey? Kerajaan Rom ni 30 tahun sebelum Masihi. Kerajaan Rom diasaskan oleh Kaisar Augustus. Kaisar Augustus ni dia ditrain oleh pakciknya Julius Caesar. Julius Caesar ni bahasa Mak Saleh. Bahasa Greek dia adalah Kaisar. Kaisar ni raja. Jadi kalau untuk Rom dia panggil Kaisar. Kalau Parsi dia panggil Kisra. Kisra Parsi, Kaisar Rom. Jadi maknanya Agustus ni dia yang mengasaskan dan mengisytiharkan dia Maharaja Rom yang pertama. Ketika Nabi Isa lahir, dihasut oleh Bani Israel, dia nak bunuh Nabi Isa. Berlalu masa, dia nak bunuh anak-anak murid Nabi Isa juga. Sampai akhirnya rupanya Bani Israel memberontak dengan Rom. Itu yang dia menghantar satu panglima tenteranya bernama Titus. Tuan-tuan kalau pergi ke Eropah, beli jam ke apa, ada satu jenama Titus ataupun Titus. Kan? Itu nama panglima Rom yang menghancurkan Jerusalem. Sebab orang Yahudi dia waktu tu memberontak tahun 70 Masihi. 7 Masihi ya. Okey.
Jadi maknanya dia tak terima. Berlalu masa, kerajaan Rom masuk agama Nabi Isa. Satu kerajaan masuk Nabi Isa. Pada 300 tahun Masihi. 300 Masihi 300 Masihi itu kerajaan Rom masuk agama Nabi Isa. Ada ahli kitab daripada Nasrani lah. Kerajaan Rom. Okay? Kemudian dia berpegang dengan ajaran Nabi Isa. Dia tak ngam dengan Yahudi. Yang tadi kan, Yahudi memang tak ngam dengan Nasrani. Sebab orang Yahudi tak iktiraf Nabi Isa sebagai Nabi. Dia tak iktiraf. Itu yang orang Nasrani juga maknanya menghalau orang Yahudi, dan bunuh orang Yahudi. Hitler, orang Nasrani, bunuh orang Yahudi sebab Yahudi tak iktiraf Isa sebagai Nabi, malahan dituduh macam-macam. Okey, jadi Nabi Isa alaihissalam maknanya orang kerajaan Rom 300 Masihi, Maharaja Konstantin maknanya masuk Kristian lah atau masuk Nasrani. Okey, maknanya jadi mereka itu adalah kerajaan yang berpegang dengan Nasrani. Nabi kita lahir 570, saya sebut tadi kan. Dapat wahyu 610 Masihi. Maka Nabi SAW mengutus kepada Raja Rom untuk beriman kepada Allah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi ni semua syariat, dia punya risalah satu, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Satu, risalah dia. Tapi maknanya syariat berbeza. Jadi orang Rom tak terima. Malahan ketika Nabi SAW utuskan utusan kepada Kaisar Rom, dibunuhnya sahabat yang buat utusan ni. Itu Nabi sedih sangat. Maknanya dulu punya cara utusan ni macam postman lah, postman. Postman jangan dibunuh, dia tak bawa senjata pun. Postman tu bawa surat aja. Sahabat yang pergi ke Maharaja Parsi tak dia apa-apakan pun. Sebab itu dulu pun cara. Cuma dikoyakkan surat macam itulah. Rom bunuh. Memang tak patut. Itu yang Nabi kata kita kena siapkan untuk memerangi Rom. Para sahabat berapa orang je waktu tu, tapi dah nak serang Rom. Tapi Nabi tak sempat, Nabi wafat, diteruskan Sayyidina Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Umar. Okey. Kemudian Islam berjaya menawan jajahan Rom pelan-pelan. Berjaya menawan jajahan Rom secara pelan-pelan. Yang sampai Baitul Maqdis tu jajahan Rom jatuh ke tangan Islam di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Lepas tu dia macam, apa hal orang Islam ni? Berlalu masa kerajaan Islam makin kuat, kerajaan Rom makin lemah. Kerajaan Rom makin lemah. Dan orang Nasrani sudah tidak dipimpin oleh orang Rom Timur. Orang-orang tak Timur. Yang pimpin dua kerajaan. Satu kerajaan Perancis, satu kerajaan England. Maknanya Rom dah tak ketuai. Tapi dia simbol. Maknanya kerajaan Parsi, kerajaan Perancis dan kerajaan England yang pimpin agama Nasrani. Kemuncaknya dia serang Baitul Maqdis pada 1089 Masihi. 1089 Masihi, dia serang Baitul Maqdis dan dia bunuh 70,000 orang Islam yang berada di Baitul Maqdis. Bayangkan kita ni badan kita lebih kurang 4 liter darah ataupun 8 pint, 4-5 liter, begitu itulah lebih kurang Kali 70,000 berapa banyak darah yang mengalir, tuan-tuan sekalian. Kali 70,000. Sebab itu dalam sejarah ditulis darah orang Islam sampai atas buku lali ni di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu dia lembah macam ni. Darah tu sampai atas buku lali di jalan-jalan dan bertakung di bawah-bawah lembah tu. 1089 Masihi. Orang Islam syahid. Kemudian orang Islam mula melancarkan serangan jihad kepada tentera salib yang dipimpin oleh Perancis. Perancis dulu Perancis. Sebab kerajaan Rom dah lemah. Kerajaan Perancis. Jadi pendekkan cerita, sampai zaman satu orang panglima Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menguatkan lagi kempen untuk mengalahkan tentera salib. Akhirnya orang Islam bersatu
Maka berlaku peperangan antara orang Salib dengan Salahuddin Al-Ayyubi di satu tempat bernama Qarnal Hittin. Qarnal Hittin ni lebih kurang dalam 200 km lah daripada Jerusalem. Dan tentera Salib kalah. Raja Perancis waktu tu nama dia Guy de Lusignan. Guy de Lusignan dapat ditawan. Tapi orang Islam ni dia ada adab. Orang Islam berperang dengan adab. Dia tak bunuh raja, dia tak bunuh perempuan, dia tak bunuh anak-anak, dia tak bunuh anak kecil, tak bunuh orang tidak bersenjata. Al-Malik la yaqtulul muluk. Raja tidak membunuh raja dalam Islam sebab raja dihormati. Jadi Salahuddin tidak membunuh Guy de Lusignan. Maka dia bawa Guy de Lusignan pergi ke Jerusalem. Ketika itu Jerusalem dijaga oleh, maknanya semua tentera Salib dah pergi Hittin, kalah kat Hittin, tinggal satu panglima dia saja. Panglima tu namanya Balian. Balian tengok, orang Islam dah menang kat Hittin, habislah. 100 tahun dulu disembelihnya seluruh orang Islam, kali ini Salahuddin mesti akan balas dendam. Waktu tu orang Salib ada 100,000 orang. Maka ketika Salahuddin mengepung kota Jerusalem, maka Salahuddin utuskan, nak bincang. Balian pun keluar. Balian kata, tak apa, kita akan berperang. Mesti engkau akan membunuh seluruh orang Salib seperti mana orang Salib membunuh seluruh orang Islam. Maka apa kata Salahuddin? Aku tidak akan berbuat demikian kerana guruku berbeza dengan guru mereka. Guruku Muhammad SAW, kami orang Islam tidak akan membunuh anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Kamu letak senjata, serahkan, aku jamin keamanan ke seluruh 100,000 orang Salib yang berada di Jerusalem. Apakah benar perkataanmu? Kamu boleh berpegang dengan perkataan ini kerana aku adalah orang yang belajar ataupun orang yang dididik oleh guruku Muhammad SAW. Maka apa kata Balian? Under this term, I'm surrender Jerusalem. Dengan terma ini diserahkan kota Jerusalem dan tidak ada seorang pun orang Salib dibunuh pada 1187 Masihi. Diiring orang Salib yang nak keluar pergi ke Aqsa. Aqsa tu sekarang tak jauh daripada Tel Aviv sekarang. Duduklah dekat sana tu. Raja Salib Perancis diletakkan ataupun dipindahkan dekat Cyprus. Kalau tuan-tuan pergi Cyprus, dekat sana lepas tu ada kerajaan Lusignan. Kalau Lusignan tu adalah kerajaan Raja Perancis yang kalah di Jerusalem. Maka ketika kalah, orang Salib daripada England malu. Malu. Maka satu orang Raja England bernama Richard the Lionheart, Richard berhati singa, pimpin balik tentera Salib pergi Jerusalem untuk berlawan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika dia berada di Jerusalem, mungkin cuaca lain, makanan lain, jatuh sakit dia. Perang beberapa ketika, jatuh sakit dia. Yang pergi rawat dia adalah Salahuddin sendiri. Dulu tak ada gambar-gambar orang tak kenal. Jadi Salahuddin rawat sampai baik. Sampai baik, tuan-tuan sekalian. Ada yang kata Salahuddin utuskan tabib, ada kata Salahuddin sendiri pergi. Ketika dah baik, lawatan terakhir, maka Richard kata, wahai tabib, wahai doktor, kau nak apa? Maka Salahuddin kata, hulurkan tangan kananmu. Kau nak tangan kanan? Kalau kau nak tangan boleh. Tapi jangan dua-dua belah. Sebab aku nak berperang dengan Salahuddin. Hulurkan tangan kananmu. Ketika Richard dalam hulurkan tangan, Salahuddin buka hood kepala dia, sambut tangan, bangun, wahai Richard, aku Salahuddin. Kita tidak akan berperang dengan orang sakit. Engkau telah sembuh. Mari kita turun ke medan perang semula. Sebab itu kenapa Richard Lionheart akhirnya, tak boleh. Dia balik. Dan memalukan orang Salib sekali lagi. Pertama, kekalahan Guy de Lusignan. Yang keduanya, surrendernya Richard the Lionheart pada kurun ke-12. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian orang Nasrani ini lagi,
Lagi tak puas hati dengan orang Islam ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel pada 1453 Masihi. Beberapa tahun lepas tu, mana simbol dia, walaupun England dengan Perancis yang pimpin salib, tapi Konstantinopel tu masih simbol lagi. Maka Muhammad Al-Fatih berjaya menawan kota Konstantinopel dan mengisytiharkan dirinya sebagai Kaisar Rumi pertama yang Muslim. Kaisar Rumi pertama yang Muslim. Oh, lagilah tak boleh terima dia. Sebab tu England dengan Perancis, tuan-tuan sekalian, memang tak puas hati. Ataupun memang dengan orang Islam ni dia susah. Kemudian selepas daripada itu, mereka tubuhkan beberapa universiti. Dan universiti ni mereka tubuhkan satu grup dipanggil grup Orientalis. Orientalis, sebab mereka dapati bahawa orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab orang dalam Islam dia ada satu modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Jadi mereka tak mampu untuk lawan dengan senjata. Berdepan-depan tak mampu. Sebab kita ada satu modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Sebab kita bagi orang Islam ni, kematian tu sebahagian daripada kehidupan kita. Kita nak kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Macam hari ni kita pernah budak kecil, kita pernah remaja, kita pernah jadi dewasa dan kita telah menjadi berumur. Itu kan sebahagian daripada kehidupan. Mati itu sebahagian daripada kehidupan. Orang Islam tidak takut mati. Malah dia bersedia untuk mati yang baik. Malah dia bersungguh-sungguh beramal untuk menghadapi kematian. Oh, jadi modul ini menyebabkan orang Islam tak ada sifat gentar dan takut. Oh, tak boleh. Dia tubuhkan satu grup orientalis, kaji bangsa-bangsa Muslim, macam mana nak rosakkan daripada dalam. Saya, tuan-tuan sekalian, mula-mula saya dengar perkataan orientalis ni, tuan guru saya dulu belajar bermula dengan pondok, tuan-tuan sekalian. Saya belajar pondok, kemudian umur 15 tahun, arwah ayah saya hantar saya buat tahfiz dekat Pakistan. Balik, barulah arwah ayah saya kata, okey, Abah dah bagi kau asas agama yang cukup, bermulalah perjalanan akademik kau. Maka baru saya sampai SPM, masuk universiti, kan? Pertama sekali saya dengar mengenai orientalis ni, tok guru pondok saya. Dengar pakai semuta, tuan-tuan sekalian, baca kitab kuning, kan? Mau kena ingat orang Kelantan, mau kena ingat di luar sana tu ada set-set orang tali. Oh, puak-puak ni anti benar Islam ni, kan? Mau kena jaga Islam ni sebab ada puak orang tali ni. Mula kecil waktu tu pondok, mula 12 tahun 13 tahun dengan orientalis. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika saya masuk universiti, saya selalu tertanya-tanya, macam mana Tok Guru tahu pasal orientalis ni, kan? Kita kat universiti tak ada bahas, kita bidang Islam. Tak ada bahas beria-ria pun. Tapi Tok Guru, mau kena ingat. Oh, kena ingat jadi Islam ni. Ada guru orientalis ni. Tuan-tuan sekalian, habis universiti, kan? Saya pun ambil master, saya pernah mengajar UM. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia. Di sana saya jumpa sungguh grup orientalis. Saya bergaul dengan orientalis bahagian Melayu, orientalis bahagian Parsi sebab dia dekat-dekat bahagian. Ada orientalis bahagian India, bahagian Arab, bahagian apa, kan? Orang tak pernah datang Malaysia fasih cakap Melayu. Tak pernah datang Malaysia baca Jawi ni fasih, tuan-tuan sekalian. Orang wujud sungguh. Saya waktu tu, ya Allah, sedekahkan Fatihah kat Tok Guru saya. Saya tak lepas sembahyang. Betul lah Tok Guru aku sebut, kan? Betul. Wujud sungguh guru orientalis ni. Memang tuan-tuan sekalian, dia belajar Islam dan macam mana nak cari kelemahan orang Islam. Wujud lagi grup tu sampai sekarang. Tapi ada juga yang bila belajar Islam, dia kagum dengan Islam, dia masuk Islam. Pun ramai juga. Ramai, maknanya dia belajar, akhirnya, inilah agama yang sebenar. Akhirnya masuk Islam. Pun ramai juga. Tapi maknanya grup tu memang ada. Dia bukan cerita dongeng. Memang ada. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi bila
grup orientalis ni dia tahu apa kelemahan orang Islam, apa kelemahan orang bangsa-bangsa Muslim, bangsa Melayu macam mana, bangsa ni macam mana. Itu yang tuan-tuan sekalian. Kemudian kan Portugis tombangkan Melaka, angkut buku-buku kita, kan? Angkut buku-buku, maknanya kita, dan kata buku tu tenggelam di tengah lautan, supaya kemudian dia pula tulis sejarah kita ni biar kita percaya, kan? Supaya dia kata orang Melayu ni lemah lah, tak bertamadun lah, malas lah, apalah, biar kita percaya. Dia kata buku-buku kita tu tenggelam. Tapi saya waktu jadi pensyarah jemputan di Moscow State University, saya tengok dengan mata saya sendiri dan saya belik. Ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada ke mana-mana tempat. Kan, saya selalu ceritakan, termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Mak Saleh kata apa? Orang Melayu ni tak pandai menulis. Kan? Undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Islam datang baru pandai menulis. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kan? Maknanya bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisan tu tulisan awal kita. Tulisan rencong, tulisan aksara, bunyi Melayu. Kejap lagi tuan-tuan Google. Jangan sekarang tengah dengan kuliah. Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan. Kan? Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan. Kan? Maknanya apa? Waktu saya dapat manuskrip kat sana tu. Ni. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi British ni, maknanya Perancis dengan British ni ataupun negara-negara salib ni memang dia nak pecah belahkan negara Islam. Tuan-tuan, ketika dia dah jajah kawasan sini, kan, dia angkut semua buku-buku kita dekat Melaka ni, tuan-tuan sekalian. Ada satu saya baca laporan daripada British yang ditulis oleh Portugis, kan, kurun ke-18. Kan? Sultan Melaka pertahankan Melaka sampai badly wounded, cedera parah, tuan-tuan sekalian. Sultan bukan lagi tak, cedera parah, badly wounded, sampai pembesar-pembesar minta dia berundur. Kan? Kalau tidak syahid Sultan Melaka waktu tu. 25,000 rumah-rumah orang Melayu dibakar. Tuan-tuan pergi tengok TikTok, type Ustaz Amin, saya ada kongsikan buku rujukan. Mana dapat 25,000 rumah orang Melayu tu kena bakar? Kan? Ada rujukan dia. Batu-batu tangga rumah orang Melayu diambil, dibuat Kota Famosa. Kota Famosa tu dibuat daripada tapak Masjid Agung Melaka. Tuan-tuan kalau pergi ke Famosa, jangan lupa sedekah Fatihah kepada orang Islam Melayu kita, pejuang-pejuang kita syahid kat situ tu. Pertahankan Melaka waktu tu. Kan? Jadi kita bawa anak-anak kita tu dengan semangat tahu, oh ini kota Portugis tu. Rumah-rumah orang Melayu 25,000 biji rumah tau dibakar. Kan? Dan dia ambil batu tu buat Kota Famosa tu besar dulu. Kan? Jadi kemudian Portugis tak tahan dengan orang Melayu. Orang Melayu serang. Dibantu dengan kerajaan-kerajaan Melayu sekeliling, kerajaan Demak tolong. Kan? Kerajaan Demak, Sultan Demak tu, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Kan? Sebab tolong kerajaan Melaka. Sebab tu ada apa nama? Ada pembayang pantun kan? Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Terbukti Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka tu. Bukan perkataan kosong-kosong tu. Kan? Sebab itu kata-kata hang tuah takkan Melayu hilang di dunia tu, ada sambungan lagi tu. Tapi tak ramai orang tahu. Malam ni saya nak beritahu. Kan? Takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa ada di belakang. Jawa dia, bangsa Jawa, bangsa Melayu ni bersama-sama membantu Nusantara ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Tak tahan, akhirnya serah pada Belanda. Kita bukan kalah. Jangan sebut orang Melayu kalah. Itu Portugis sebut, itu Belanda sebut, itu British sebut. Kita tetap melawan. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kita tetap lawan, kita tetap syahid, tetap banyak yang syahid. Portugis tak tahan, ganti Belanda. Belanda tak tahan. Tuan-tuan nanti tengok perjanjian Anglo-British 1824. British suka-suka bahagikan kawasan Belanda dengan kawasan British, tanah Melayu, dipecahkan
Sumatera tu tanah Melayu semua dulu tu. Ini ambil kepada Belanda, ini ambil kepada British. Perjanjian 1824. Untuk kita seterusnya, kita berhenti azan sekian. Okey, kita sampai tadi perjanjian Anglo-British 1824 iaitu pecahkan bahagian kita ni kan, jadi Belanda punya dan British punya. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian seterusnya British ataupun mana peneraju salib ni berusaha untuk menghapuskan Uthmaniyah. Kan? Macam-macam cara, macam-macam perang daripada Khalifah Uthmaniyah itu. Pendekkan cerita, akhirnya dia berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Arab untuk berjanji, jom kita tombangkan Uthmaniyah. Kalau berjaya tombangkan, kita lantik daripada orang Arab Khalifah semula. Maka ketika itu dipimpin oleh King Hussein daripada Hijaz. Dialah yang memimpin Revolusi Arab 1916. Revolusi Arab. Kita hari ini tuan-tuan sekalian, tahun depan cukup Khalifah march, Khalifah dipadamkan di muka bumi. Kita nampak Kamal Atatürk semata-mata. Tapi Kamal Atatürk hanya sebahagian yang menyumbang. Antara lain yang menyumbang adalah pengkhianatan bangsa Arab. Pada 1916. Sebab British janjikan untuk lantik khalifah daripada orang Arab semula. Jadi dipimpin Revolusi Arab, maka 1916 jugalah ketika itu perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot ni British dengan Perancis, dua-dua peneraju salib, bincang secara senyap-senyap, tombang Uthmaniyah, kita bagi negara Arab kepada dua. Satu Perancis punya, satu England punya. 1916 Revolusi Arab, 1916 juga Sykes-Picot Agreement. 1917 Deklarasi Balfour yang meletakkan Baitul Maqdis di bawah British. Dan akhirnya kejayaan dia iaitu 1924 berjaya menghabiskan kerajaan Khalifah. Seperti mana mereka rasa puas sangat, seperti mana orang Islam berjaya menghapuskan ataupun menghabiskan kerajaan Rom 1453, seolah-olah satu dendam yang mereka dapat buat kepada orang Islam 1924. Jadi tuan-tuan sekalian, 1924 ketika itu maknanya Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Pendekkan cerita, British bagi kepada orang Yahudi. Dulu kalau nak buat sebuah negara, caranya adalah kita dapatkan pengiktirafan daripada negara-negara besar. Lepas Perang Dunia Pertama, nak tubuh sebuah negara, kena daftar dengan bangsa-bangsa bersatu. Tapi waktu tu belum nama bangsa-bangsa bersatu lagi. Lepas Perang Kedua baru United Nation tu. Jadi pada lepas Perang Dunia Pertama, tuan-tuan sekalian, Perang Dunia Kedua, Yahudi dapat daftarkan Israel sebagai sebuah negara. Dan Palestin sampai sekarang tidak dapat didaftar lagi. Palestin, sudut legal dia bukan sebuah negara, tuan-tuan sekalian. Kita kata sebuah negara berdasarkan sebelum Uthmaniyah. Dunia tak. Dunia kata, tak ada negara. Tak ada negara. Jadi mereka dapat buat sebuah negara Israel. Kemudian mereka bagi Arab punya bahagian ni lebih kurang dalam 21% tinggal. Yang bagian Israel tu 21% ini pun dibagikan kepada 3 zon. Zon A, zon B, zon C. Zon A untuk orang Arab saja. Orang Israel tak boleh pergi masuk dekat zon A. Zon B untuk Israel saja. Orang Arab tak boleh masuk. Zon C, siapa yang lahir di zon C boleh duduk sama-sama. Zon C ni Jerusalem. Zon A ni Jericho, Gaza. Zon B adalah tanah Israel. Zon B pun untuk Israel saja. Contoh, sebahagian di Hebron. Walaupun zon A diberi kepada orang Arab, 5 benda dia jaga.
Pertama, hak ruang udara. Yang kedua, hak bekalan air. Yang ketiga, hak bekalan elektrik. Yang keempat, hak sepadan. Dan yang kelima, hak tentera. Dia nak jaga 5 benda ni. Dan Gaza fight minta 5 benda ni. Itu berlaku peperangan. Sebab zon A ni, Gaza saja satu-satunya zon A yang ada sepadan dengan negara lain. Zon A yang lain tak ada. Jadi itu yang dia nak blok betul, macam memang nak hapuskan betul-betul di Gaza. Jadi tuan-tuan sekalian, kita doakanlah. Jadi itu apa yang berlaku. Maksudnya, kenapa Yahudi, kenapa Nasrani sangat-sangat membenci Islam? Kerana dari sejarah itu dan pengutusan Nabi SAW itu kepada seluruh manusia. Yahudi nak supaya seluruh manusia ni nabinya adalah Israel. Tapi Allah rupanya maha berkuasa. Allah tak maknanya tak pilih Israel, Bani Israel itu sebagai nabi bagi akhir zaman. Rupanya orang Arab yang maknanya pada dia itu daripada mana-mana pada dia itu. Tapi rupanya hikmah dia, masya-Allah. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Insya-Allah sambung lagi lain ketika dalam bab-bab yang lain yang lebih menarik mengenai Palestin, insya-Allah. Aku qauli ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin ya fauzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.